الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آنم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa ba'du alhamdulillah segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Al-Ansar, cenderung balai Perak Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan akan dia sebagai Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Sahibus Samahah Fadilatu Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, bekas mufti Kerajaan Negeri Sabah, yang mana kita membicarakan masih lagi pada perbahasan muqaddimahnya. Dan mungkin pada malam ini insya-Allah muqaddimah ini akan saya bacakan sahaja kerana kita berhasrat untuk masuk langsung ke fasal yang pertama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan ciri-ciri kita yang lalu telah kita perbahaskan mengenai muqaddimah daripada bahasa Arabnya. Namun pada hari ini kita akan membacakan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab pada tulisan Jawinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya, syukur alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan berkat kurnia serta limpah rahmatnya, saya yakni mufti, saya dapat menyempurnakan menyusun kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini untuk dibaca dan dipelajari oleh orang mukmin seluruhnya. Kepentingan akidah ke atas orang-orang mukmin sudah lama diketahui dan tidak pernah dipertikaikan, di mana akidah bermatlamat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan asas yang terpenting di dalam agama Islam. Sebagai asas yang paling utama
mendasari agama Islam, akidah adalah memimpin. Tu kalau yang kitab baru tambah satu titik lagi nak. Akidah adalah memimpin dan memandu manusia di dalam pembinaan pribadi mukmin yang kamil. Pribadi yang berperilaku secara wajar bagi menjadi seorang mukmin yang terbaik di tengah-tengah kemanusiaan yang beriman. Justru itu ruh akidah perlu digembur-gemburkan di dalam kalbu para mukmin agar pembentukan pribadi mukmin itu hidup subur dan istiqamah dan sentiasa mengharapkan keridhaan Allah, keampunan dan rahmatnya. Selaku seorang mukmin sepanjang masa kecenderungan mestilah untuk menunjang keimanan dengan mentauhidkan Allah. Akan tetapi sekadar percaya kewujudan Allah dan keesaannya belum lagi mencukupi untuk menjadikan seorang itu seorang mukmin yang kamil. Ini adalah kerana kepercayaan kewujudan Allah dan keesaannya sahaja tidak mencukupi peningkatan keimanan. Kerana kepercayaan tersebut telah pun wujud tertanam di dalam sanubari setiap orang yang beriman sejak lahir agama Islam lagi. Pada hakikatnya kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah semula jadi manusia. Kerana agama Islam itu sendiri adalah agama fitrah. Atas dasar pentingnya akidah sebagai asas agama Islam, maka saya berusaha menyusun kitab ini dengan bersumberkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kitab-kitab yang muktabar untuk menangani fahaman akidah yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu tidak keterlaluan rasanya jika saya katakan kitab ini adalah sangat sesuai dijadikan kitab bacaan bagi kelas-kelas pengajian takmir masjid dan surau, dan bermanfaat kepada para pembaca, pentelaah, pengkaji, perojok dan juga kepada para pengajar di dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran ilmu tauhid dan akidah. Ini adalah disebabkan isi kandungan kitab ini disusun berdasarkan kurikulum kelas pengajian takmir masjid dan surau yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri kerana tajuk-tajuk penting yang berkaitan dengan akidah, iaitulah keistimewaan akidah, kepentingan akidah, akidah yang sahih dan ciri-cirinya, akidah yang batil dan ciri-cirinya, masalah yang berkaitan dengan uluhiyah, ketuhanan, masalah yang berkaitan dengan rububiyah, itu pentadbiran Allah terhadap makhluk, masalah yang berkaitan dengan keimanan dan juga perkara-perkara yang merosakkan iman dan yang menyebabkan kekufuran dan lain-lainnya yang berkaitan dengan akidah. Justru itu adalah menjadi harapan dan doa saya agar para pembaca dan pengguna kitab ini dapat memanfaatkannya dengan sepenuhnya, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan harapan dan doa saya ini, Allahumma amin. Dan semoga usaha saya menyusun kitab ini akan menjadi amal jariah yang tidak berkeputusan dan tidak menjadi sia-sia. Dan adalah diharapkan jika terdapat kelemahan-kelemahan dan kesilapan-kesilapan yang mungkin tidak disedari oleh penyusun di dalam penyusunan kitab ini, dengan tangan yang terbuka dan hati yang ikhlas, pihak penyusun sentiasa menerima segala teguran yang membina daripada mana-mana pihak pun. Mudah-mudahan segala daya usaha penyusun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaktian yang dilaksanakan untuk mencari keridhaan Allah taala di dunia dan di akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu umri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayatin ziyadata li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahata li min kulli syarrin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam hormat dari penyusun Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Jadi akhirnya daripada ucapan Datuk Mufti ini, beliau mengatakan Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismata umri.
minta kepada Allah Ta'ala pembaikan. Ya Allah, baikkan bagi diriku akan agamaku, dan jauhkanlah daripada aku tadi ismah, yakni keburukan-keburukan atau dosa. Wa aslih li dunyallati, dan baikkan bagi aku dunia, fiha ma'ashi, yang padanya itu khawatirlah nanti akan berlaku kelalaian dan mengharap kepada keburukan, jauhkanlah. Jadi ini doa baik kalau dibawa dalam solat sekalipun, bukan dalam solat habis sembahyang. Dalam solat tak adalah, dalam selesai solat tu ketika imamnya berdoa ataupun secara peribadi, ini terbaik doanya, insya-Allah. Maka hari ini kita menyusung masuk ke muka surat yang pertama, iaitu fasal Islam agama fitrah. Berapa lama kita ni baru masuk? Insya-Allah tabarakallah taala anhu ya Rahman. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul wahid. Fasal yang awal. Faslul awalu Islam agama fitrah. Pengertian fitrah. Ini kita duk sebut fitrah. Fitrah ni apa maksud fitrah ni? Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan kita sebut mengenai fitrah, zakat fitrah, Aidil fitri, fitrah termasuk masya-Allah. Tapi apakah maksud fitrah? Agama fitrah itu artinya ialah agama yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul dan benar. Baik, ini konsonan perkataan yang disebut oleh pengarang kitab dengan mengatakan agama fitrah itu ialah dari segi ilmu tauhid, maksudnya agama Allah. Apa yang datang daripada Allah, apa perkara yang dijadikan oleh Allah, tiap-tiap yang Allah jadikan dan ciptakan, itu dipanggil fitrah. Allah jadikan laki-laki, kita kata fitrahnya laki-laki. Allah jadikan perempuan, fitrahnya perempuan, masya-Allah. Allah jadikan agama itu sebagai satu anutan kepada hamba-hambanya, itu fitrah. Kalau ia datangnya daripada Allah dan bukan rekaan-rekaan daripada mana-mana makhluk, masya-Allah. Dan satu lagi apa kata pengarang kitab, iaitulah agama yang Allah menciptakan manusia. Ini saya mungkin perbetulkan, sebagaimana kata guru kami, tidak ada istilah semula jadi. Insyaallah tabarakallah taala anhu. Walaupun pengarang menulis ini dengan perkataan semula jadinya, maksud pengarang di sini bukan mana semula jadi tanpa pencipta. Maksudnya Allah lah yang menciptakan manusia itu dengan aturannya. Itu sebab guru kami menasihatkan kepada kami, kurang tepat jika ada orang mengatakan alam semula jadi, air semula jadi. Kerana dia bukan semula jadi, dia ada penciptanya. Ada pencipta yang menciptanya. Dia bukan jadi tiba-tiba. Masya-Allah taala anhu. Ya masya-Allah. Jadi itu sebab ulama-ulama dahulu bila menulis kitab, mereka tertib dengan kalimat-kalimatnya. Jadi contoh antara kitab Sifat 20, masya-Allah taala anhu, segala puji bagi Allah Ta'ala. Itu kata guru kita, seru ke serwa? Dia sin waw ra, sin waw ra. Kalau kita ni seru sekalian alam. Ada tok guru bahas bukan seru sekalian alam, tapi sarwa sekalian alam. Tu sebab tok guru dulu kalau nulis dalam kitab alam sarwa jagat, kata insya-Allah. Alam sarwa jagat, maknanya ada pencipta yang menjadikannya. Masya-Allah. Jadi apabila pengarang kitab rahimahullah taala menyebutkan kalimat semula jadi di sini, makna dengan erti Allah lah yang menjadikan. Itu kena sabit tu. Dia bukan jadi sendiri nak, insya-Allah. Jadi yang Allah menciptakan manusia, di dah remind depan tu, Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya, agama tadi selaku agama yang betul dan benar. Detikkan hati ketika kita dilahirkan tadi, Allah dah sulingkan ataupun Allah Ta'ala dah berikan kepada kita naluri untuk cenderung kita kepada Allah Ta'ala. Kecenderungan itu dah ada. Namun itu sebab Nabi kata kullu yuladu ala fitrah fa'aba. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya. Sama ada nak menjadi Yahuda wa Majusa wa Nasrani. Sama ada nak jadi Yahudi atau nak jadi Majusi atau nak jadi Nasrani. Itu saja.
corakan yang terbentuk daripada sebuah institusi yang bernama keluarga. Adapun bila berlaku keruntuhan moral, akhlak, tata tertib, tasawufnya itu tadi, kerana apa? Kerana sebuah pembentukan yang tidak jelas akan pendidikannya, iaitulah institusi kekeluargaan. InsyaAllah. Mak saya tak pernah ajar saya sembahyang, bapak saya tak pernah ajar saya sembahyang. Ada tak, minta maaf kalau kita nak sebut, nak tanya pada diri kita balik, ada tak mana-mana bapak yang ada di waktu ini pernah bertanya tentang anaknya dah mandi wajib ke belum? Syukurullah ta'ala. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ibunya tanya tentang anaknya punya haid, apakah dia telah mandi wajib atau mengangkat hadas besar, ataupun bapa yang telah memiliki anak walaupun anaknya dah besar pernah tanya, awak dah mandi wajib ke belum? Kadang-kala pada urusan begitu dia rasakan sensitif. Masya-Allah, sensitif. Takkan aku nak tanya tu hai dia, masya-Allah. Tapi ketanggungjawaban itu berada di atas tampuk pimpinan keluarga, ketua keluarga tu tadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam kisah bahawa beliau ini apabila anaknya cukup umur 12 tahun, dalam periwayatan mengatakan beliau ini sentiasa masuk ke kamar anaknya untuk memastikan adakah anaknya itu sudah akil baligh. Insyaallah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i. Maka apabila anaknya telah akil baligh, dididik akan anak dia, ajar akan anak dia tentang kewajipan seorang yang mukallaf. Lalu diisytiharkan kepada sekalian orang bahawa anaknya itu telah baligh ataupun anaknya itu telah dewasa. Jika anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai seorang mukallaf, maka layaklah bagi tuan-tuan untuk menghukumnya sebagai seorang mukallaf. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita tak adalah sampai kata dengan orang ramai, anak saya malam tadi akil balik, kalau nampak tak sembahyang pukullah. Tak. Yang kita tanya, ada tak kita bertanya kepada anak kita, awak dah mandi wajib? Tahu tak cara mandi wajib? Minta maaf nak, kadang soalan ni bukan datang daripada bapa. Soalan ni datang daripada wali ataupun wali hakim yang nak menikahkan nanti. InsyaAllah. Tahu tak istighfar macam mana? Istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Saya sendiri pernah, masya-Allah, saya di negeri Selangor, saya ingat saya pergi menikahkan orang. Kata wali tu, rukun Islam ada berapa perkara katanya. Rukun Islam ni bukan rukun nikah. Rukun Islam berapa perkara? Ada 5 perkara kata. Bacakan, kata Pak Imam tu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Dia bacanya rukun negara. Insyaallah barakallahu taala. Karena benda tu yang dia hafal di sekolah. Insyaallah. Kan kesetiaan kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan sebagainya lah. Dibaca masya-Allah. Kalau nak sebutkan itu belum lagi menyentuh tentang perihal adakah awak telah mandi junub. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Ini siapa punya pertanggungjawaban? Itulah ibu bapa tadi. Itu saya katakan bermulanya itu tadi daripada sebuah institusi yang bernama keluarga. Kadang menor balik, iyalah, saya ni dah ada cucu 8 orang ni, saya lupa nak tanya dekat bahawa anak saya sudah mandi wajib ke belum, tahu tak caranya bagaimana. Ini akidah yang terbaik, insyaAllah. Jadi fitrah tu dah ada dah, Allah Ta'ala dah bagi kecenderungan hati. Itu sebab bila lahir dia anak, diingatkan telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Azankan pada telinga kanannya, qamatkan pada telinga kirinya, ditahnikkan dia, dicukurkan jambulnya atau rambutnya, diberikan namanya dalam masa tempoh 7 hari, disembelihkan akikah sebagai gadaiannya. Ini fitrah yang Allah dah jadikan. Jadi inilah agama yang dijadikan oleh Allah Ta'ala senang diterima oleh hati penganut-penganutnya. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya, agama Islam, tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan. Ini apa yang Allah Ta'ala turunkan, itu yang kita ikut. Jangan kita ubah-ubahkan, jangan kita tokok tambahkan, jangan kita memandai-mandai mengurangkan atau menambahkan. Ini berlaku oleh perbuatan orang kafir musyrikin Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang nabi yang terdahulu namanya Ibrahim dan Ismail di negeri Mekah, membina Baitullah Al-Haram menjadi tempat ibadat yang ketika itu Nabi Allah Ibrahim menyerukan kepada sekalian umat dengan agama Hanifan, ya, dengan agama yang lurus.
Tetapi setelah ketiadaan para nabi ini tadi, apa berlaku kepada orang-orang Bani Jurhum, orang-orang Arab pada ketika itu? Mereka menokok tambahkan amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajar ada tawaf di Kaabah. Memang betul mereka melakukan tawaf, tapi bagaimana? Ditokok tambah. Kalau ada 10 orang anak, tawaf mesti bogel. Masya-Allah taala. Ini dalam kitab pengajian Islam, masya-Allah disebutkan begitu. Maka mereka menambah-nambahkan. Begitu contoh hari ini berlaku apabila orang salah faham tentang kalimat bid'ah. Masya-Allah. Suka sangat membid'ahkan orang, atau ada lagi yang lebih ekstrim, iaitu mengkafirkan orang. Masya-Allah. Ini berlaku masya-Allah di beberapa tempat. Ada orang yang melakukan tahlilan. Tahlilnya apa dia baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan ekstrim mengatakan kafir orang-orang tu tadi. Masyaallah. Orang ni kafir kerana menambah-nambahkan satu perkara yang tak disuruh oleh Allah katanya. Masya-Allah. Saya buat analogi mudah saja. Seorang laki-laki yang 80 tahun umurnya hidup dalam keadaan kafir. 80 tahun dia ni kafir, dia tak ada kena mengena dengan Islam. Tapi disebabkan hanya satu kalimah la ilaha illallah, dia jadi Islam dan masuk syurga. Mengapa ketika ada orang menyebut la ilaha illallah 40 kali tiba-tiba jadi kafir? Insyaallah taala. Yang tadi itu Cina ataupun si kafir tadi dia sebut sekali je la ilaha illallah terus Islam dia. Tapi kita ni sebut la ilaha illallah 40 kali tiba-tiba jadi kafir. Dituduh pula kafir. Mengapa? Ini tu sebab salah faham daripada keekstriman ketika bercakap. Insyaallah taala anu. Tu sebab fitrahnya agama itu tadi ialah satu yang mudah diterima, bukan ditambah-tambah dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunkanlah oleh engkau ya Allah diri kami ini. Ya, Masya Allah. Ini berdasarkan daripada surah Ar-Rum ayat 30 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Firman Allah tabaraka wa taala, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Maka hendaklah dirimu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan sedia daripada semula jadinya lagi. Maksud sedia semula jadi lagi apa? Dari azalinya lagi. Untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. Janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul, lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kadang-kadang minta mana yang diberi rahmatullah ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah, fa'akim ni qama yaqumu kum, insyaallah, fa'akim maka akimmu, tegakkanlah atau dirikanlah atau hadapkanlah, ini bahasa Arabnya, akan wajah-wajah kamu untuk lidinin hanifah, untuk agama yang lurus, agama Islam ni agama yang lurus. Fitratullah allati fataran nasu 'alaiha, telah menjadikan ia itu sebagai salah satu fitrah agama tadi kepada fitrahnya kejadian manusia. Manusia jadi atas dunia ni, dia akan berfikir bahawa dia tidak jadi dengan kadar sendirinya. Dia jadi kerana ada penciptanya. Ini berbeza dengan kalangan daripada puak etis. Etisnya apa? Orang tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan, tapi dia mencari-cari juga dari mana asalnya manusia. Kalau dia tak percaya Tuhan, dia tak payah fikir siapa jadikan dia. Dia tak payah kaji siapa jadikan dia. Tapi kerana dia tak percaya Tuhan, dia nak cari siapa asal kejadian manusia. Mana jumpa? Lalu mulalah rekaan-rekaan yang merapu. Dah mana saya sebutkan kalimat itu? Merapu. Apa dia? Antaranya tercetuslah pemikiran teori Darwin, yang manusia itu datangnya daripada orang hutan, datang daripada beruk, datang daripada chimpanzee. Kalau nak diteruskan pemikiran, siapa jadikan chimpanzee? Siapa jadikan beruk? Takkan beruk tu tiba-tiba ada. Masyaallah taala.
Maka bila berlaku soalan yang demikian rupa, puak-puak daripada teori Darwin, dia pula mengubah, dia kata sebenarnya berlaku kejadian cimpanzi, orang utan, beruk dan sebagainya itu tadi daripada ranting. Yang satu ranting itu tadi terbentuk seperti rangka tubuh badan. Tapi dek lama kelamaan bila habuk berkumpul lama pada ranting-rantingan tadi hingga membentuk satu jasad tubuh daripada habuk, macam kipas lah. Kita pasal hari-hari kan berhabuk. Macam tu dia kata ibarat sebatang kayu yang jutaan tahunnya habuk tadi melekat pada kayu tadi dan tiba-tiba dia jadi beruk yang hidup. Subhanallah ta'ala. Bolehkah dalam masalah logik akal dengan kalimat tiba-tiba? Tak jadi tiba-tiba. Ya Allah barakallahu taala anhu. Dia mesti atas dasar usaha. Ya Allah barakallahu taala. Ini iktikad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah caranya macam mana? Memang segala yang baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Ta'ala, disandarkan kepada kita dengan sebab usaha. Itu sebab kadang Masya Allah kadang kita biasa dengar segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah. Ini pernah si Daulah dulu kan, Masya Allah. Guru kita kata, Masya Allah, itu Mu'tazilah cakap macam tu. Masya Allah Ta'ala. Mu'tazilah sebut seakan-akan begitu, apa dia? Yang baik itu semua dari Allah, yang jahat itu semua daripada kita. Itu Mu'tazilah. Jabariyah pula macam mana? Jabariyah tu yang baik pun dari Allah, yang buruk daripada Allah. Kita ni ikut Allah aja, kata Masya-Allah. Ini Jabariyah pula. Akidah ahli sunnah tak macam tu. Ahli sunnah wal jamaah macam mana? Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu juga daripada Allah, tapi atas ikhtiar manusia tadi. Ada ikhtiar. Oh, jangan dia kata kalau baik dan buruk itu semua aturan Allah Ta'ala, Allah dah jadikan aku terjun bunuh diri, insyaAllah. Allah lah yang menggerakkan aku. Kalau macam tu, minta mana? Ada orang berzina, kita tangkap dia berzina. Ketika kita nak jatuh hukum, dia katakan saya tak nak berzina, Allah lah yang menzinakan saya. Boleh begitu? Semua sandar pada Allah. Boleh, dia ada ikhtiar. Itu ahli sunnah wal jamaah ni atas jalan ikhtiar. Itu sebab fitrah di sini disebutkan situ atas sebab jalan yang demikian rupa. Dan apa kata dia lagi? La tabdila lil khalqillah, yang mana agama itu Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang berkehendak untuk memiliki agama, untuk menerimanya. Zalika dinul qayyimah, dan tidaklah patut ada sebarang perubahan, dan janganlah kamu mengubah-ubah agama Allah Ta'ala. Tabdila, tabdila tu ubah, badal, kamu gantikan. Tabdila li khalqillah, dan jangan kamu gantikan atau kamu ubah-ubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini bab perubahan ni jangan kita cerita akidahnya. Mengubahkan ciptaan Allah juga termasuk dalam perkara dosa. Mengubahkan ciptaan Allah. Apa dia? Elok kawan tu udah lelaki jadi perempuan. La'anallah, kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kalimat mislu. Al-mislu tu menyerupai. Apatah lagi kalau jadi laki-laki jadi perempuan. Ini lagi teruk. Contoh macam Allah kata wala taqrabuz zina. Allah larang situ, jangan kamu menghampiri zina. Allah larang hampiri zina. Bagaimana keadaan orang yang berzina? Itu lebih besarlah azabnya. Masya-Allah barakallah. Sebab Allah kata jangan hampir, hak kamu ni pi buat, kata masya-Allah. Kalau pi buat lagi besarlah dia punya tindakannya akan diterima di hari akhirat kelak. Masya-Allah tabarakallah taala. Walaupun Allahur Rahmanur Rahim, Allah tu Maha Rahman dengan kasih sayangnya, Ar-Rahim kasih dengan hamba-hambanya, namun pintu taubat sentiasa terbuka. Illa, ini kata Nabi SAW, kecuali al-ghibah. Apa tu ghibah? Mengumpat. Allah Ta'ala. Mengumpat ni salah satu dosa yang asyaddu minaz zina, lebih besar daripada zina. Ada orang ingat dengar zina je, ui ini dah besar dosa dah. Dia pun pergi rumah jiran sebelah, dia ngumpat anak orang tu berzina. Allah Ta'ala. Masya-Allah. Walhal Nabi sebut apa? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat tu lebih besar dosa daripada berzina. Kenapa? Apabila seorang itu berzina lalu dia bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Karena itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Namun orang yang mengumpat, apabila dia mengumpat tentang seseorang lalu dia bertaubat
dan dia itu memohon ampun kepada Allah, la yuqbalullah taubatan, Allah tak terima taubat dia, Allah tak ampunkan dia selama mana orang yang diumpatnya belum mengampunkan dia. Lagi kalau kita ngumpat orang yang dah mati, macam mana nak minta maaf? Allah tak ampunkan selama mana orang yang diumpat tu tak ampunkan orang tu lagi. InsyaAllah tabarakallah. Sebab berhati-hati kita dengan kalam dan tutur bicara daripada mulut kita itu tadi, insyaAllah. Baik. Kemudian kata pengarang kitab rahimallahu ta'ala lagi dari sambungan tafsir ni apa dia? Dia kata apa? Dan janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Agama Allah Ta'ala ni diturunkan oleh Allah Ta'ala semata-mata untuk usahakan Allah aja, untuk usahakan Allah. Apa kata Allah Ta'ala dalam suratul Bayyinah, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimun shalah. Ada ayat tu begitu? Insyaallah. Saya nak ambil ayat depan tu je. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa dan ma tidaklah umiru kami perintahkan kepada manusia itu illa melainkan liya'budullah untuk menyembah Allah dalam keadaan mukhlisin, ikhlas pada Allah. Tu tujuan sebenar agama Allah Ta'ala ni. Hak ni ada orang pergi ambil agama Allah, dia pergi buat syirik, ambil potong-potong ayat Quran. Apa dia kata dia? Ini saya nak buat, kalau awak nak seru jin ke begini-begini ke tengah laut, masya-Allah Ta'ala. Kata dia orang, saya dengar bomo tu baca Al-Quran, kata masya-Allah Ta'ala. Tapi dilakukan ayat-ayat Allah dengan barang syirik. Masya-Allah. Dilakukan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia kiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendua, meniga, mengempatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang terakhir, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkehendak untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal-amal soleh, amalan salihan, wala tusyrik bihi ahada, dengan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apa benda pun. Jangan, walhal dalam ibadahnya pun kadang-kadang minta maaf nak berlaku kesyirikan. Ini zaman Nabi SAW, yang bila Nabi pesan pada para sahabat, ya ma'asyara sahabah, hei sekalian sahabat, atau kama qal, Nabi SAW sebut yang demikian rupa, panggil para sahabat, wahai sekalian sahabat, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Masya-Allah. Kita antara adab membaca hadis, kalau boleh jadi Nabi tak sebut ayat tu tapi perawi sebut ayat tu, itu sebab berapa banyak daripada ulama dia akan mengata au kama qal, ataupun sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Masya-Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah, iaitu mengadakan sesuatu hakim atau mengadakan suatu pengadil yang akan mengadili amalmu di dunia. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada di antara mereka datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini mendirikan salat lillahi ta'ala, saya sembahyang ni betul-betul kerana Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama saya berharap orang tengok saya punya sembahyang. Masya Allah, saya sembahyang ni memang betul lillahi ta'ala, namun saya berharap supaya orang tengok berapa eloknya sembahyang saya, biar orang ambil contoh dan sebagainya. Apakah perbuatan itu termasuk dalam keadaan syirik juga? Maka jawab Nabi, naam, ya. Kenapa? Ketika kamu solat, kamu minta Allah Ta'ala melihat akan persembahanmu, kebaikan kamu, dalam masa sama kamu nak orang memuji kebaikan dan keelokan sembahyang kamu. Jadi kamu mengadakan dua sembahan dalam satu masa. Sampai begitu sekali orang mensyirikkan Allah termasuk dalam ibadahnya. InsyaAllah. Ini cerita salafun salih. Pernah juga saya ceritakan di tempat ni, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ada seorang ulama yang mana beliau ini pada malam harinya dia keluar daripada rumahnya menuju ke masjid di tengah malam untuk berniat qiyamul lail, nak buat di masjid, insyaallah tabarakallah taala anhu. Maka dia pun pergi ke masjid tersebut. Dalam perjalanan pergi masjid, dia tak nampak seorang pun yang bangun untuk bangun malam. Tak ada orang bangun malam pun, hak dia seorang je lah. Dia pun pergi ke masjid tadi, lalu dibukakan pintu masjid. Terbuka pintu masjid tu. Pintu kayu lah, pintu kayu terbuka, bunyi pintu kayu lah. Dia pun masuk, dia lihat dalam masjid,
kosong, tak ada orang pun dalam masjid. Maka ketika itu dia pun solat, Allahu Akbar, solat, Allahu Akbar. Rakaat pertama habis, dia bangun, nak bangun rakaat kedua, dia dengar bunyi pintu ada yang masuk. Oh, ada orang masuk, tertik dalam hati dia. Dia pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pelunakkan bacaannya. Tadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sorang-sorang. Tapi dengar ada orang masuk, dia lunakkan bacaan dia tadi, dia perelokkan bacaan tadi, dia perkemahkan bacaan Allahu Akbar. Rukuknya dalam keadaan yang bagus, kerana mengharap orang belakang tu pandang. Habis daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sabar benak hatinya nak tahu siapa yang masuk tadi tu, maka cepat-cepat dia noleh ke belakang dan dia dapati yang melihat dia sembahyang itu hanyalah seekor anjing. Anjing masuk masjid. Syadallah Ta'ala, tengah malam anjing masuk masjid, anjing duk tengok dia sembahyang. Benak hati orang alim tadi tu, ulama tadi kata apa? Ya Allah, saya memperelokkan bacaan saya memperkemaskan pergerakan saya hanya semata-mata untuk tontonan seekor anjing. InsyaAllah. Apabila aku berada di depan Kau ya Allah, aku buat loleh je, kata orang Kedah, loleh buat tak tahu kan. Buat cincai aja ya Allah, tapi dia kerana ada yang melihat, maka ketika itu aku perelokkan, sedangkan yang melihat itu hanyalah seekor anjing. Bertaubat ulama ni kepada Allah Ta'ala tak kurang 20 tahun minta ampun. Hanya dosa itu saja 20 tahun minta ampun. Ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah. Itu sebab agama Islam ini bukan agama untuk tontonan. Dia agama bukan nak nunjuk berapa alim. Oh, ini serban dia besar bapak macam baku cepedak, kata masya-Allah. Ini jubah dia ni labuh rupa macam kelawar atau apa Batman tu, masya-Allah tabarakallah taala. Tak. Dia bukan bahan tontonan. Kerana itu sebab orang menuntut ilmu ni ada 3 bangsa orang nuntut ilmu. Nak nuntut ilmu dia ada 6 syarat tadi. Dalam 6 syarat ni ada 3 kategori. Akhilan tanah ilma illa bisittatin, zakain wa hirsin wa ijtihadin. Ni dah saya bahas dulu. Ada 3 jenis orang nuntut ilmu. Yang pertama siapa dia? Orang yang di dalam hatinya mahbubin. Al-mahbub. Siapa al-mahbub ni? Orang yang nuntut ilmu kerana cintanya pada dunia. Bila dia mengaji ilmu, dia dapat ilmu, nanti dia boleh jadi bahan sebutan orang. Dikatakan dia ini orang alim, orang bijak, mahbub, orang berikan sumbangan, orang berikan keduniaan padanya mudah. Ini orang yang ngaji agama, nak cari bolot harta dunia. Syadallah Ta'ala. Yang kedua, orang yang mengaji agama ni siapa dia? Al-maghrur, orang yang tertipu. Mengaji tidak, ngaji tidak, insya-Allah. Datang kejap-kejap macam biskut cismo dan sebagainya, katalah mengaji dengan tuan guru, insya-Allah. Lepas tuan guru mati, dia datang dengan perwatakan ulama. Bajunya macam ulama, serbannya serupa ulama, jalannya lagak ulama, tetapi ilmu tak ada. Ilmunya alama. Syadallah Ta'ala, insya-Allah. Lain semua ulama, ilmu alamat. Ini yang Nabi SAW katakan, akhir zaman nanti orang-orang daripada kalangan masyarakat mengangkat orang jahil sebagai mufti. Mufti daripada kalangan orang jahil. Lalu ditanyakan padanya satu soalan yang dia sendiri tak boleh jawab. Dia itu memberikan jawapan mengikut akalnya, dia itu bodoh lagi membodohkan. Kata Nabi dalam hadis yang agak panjang pembahasannya. Ini akan wujud golongan yang menuntut ilmu kedua apa dia? Orang yang nak digelar dirinya ulama, alim, loba nak bercakap depan orang ramai tetapi ilmunya tak ada. Berkendak nak bercakap aja, seronok dapat bahan sikit bercakap, dapat bahan sikit bercakap. Baru ditanya tentang mudhafun ilaih. Mudhaf tu apa? Mudhafun ilaih pun apa? Pening dia dah. Insyaallah tabarakallah taala anhu. Tak boleh gitu. Maka orang yang ketiga siapa dia? Inilah orang yang benar-benar menuntut ilmu lillahi ta'ala, atas jalan tuntutan Allah. Dia nuntut ilmu untuk apa? Bekal akhiratnya, untuk dapat manfaatnya. Nah, Masya Allah. Jadi itu sebab perbuatan-perbuatan dalam agama itu tak lain tak bukan niat asalnya apa dia? Itu mengharapkan kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam agama Islam, jangan sekali-kali mengklaim, menuduh orang yang pertama kafir. Yang kedua, jangan suka-suka tuduh orang masuk neraka. Kerana kita sendiri tak tahu kita di mana. Kita sendiri tak tahu. Minta maaf,
dalam masjid ni siapa boleh bagi tahu saya dan sahkan kepada saya yang sembahyang maghribnya tadi telah diterima oleh Allah Taala? InsyaAllah Taala. Tak ada siapa boleh bagi tahu. Tapi kita ni ada apa? Wabtisamatun, kita ada Allah Subhanahu pengharapan. Kita ada pengharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami buat tadi terimalah ya Allah. Ni sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sembahyang ni belakang Nabi, dengan khusyuknya dengan Nabi. Tapi apa doa mereka? Ya Allah, dalam jutaan rakaat yang saya solat itu ya Allah, kalau kau terima satu rakaat pun memadailah ya Allah. Ni sahabat, engkau terima satu rakaat pun memadailah. Hak kita ni baru sembahyang, baru Allahu Akbar, duk berasa macam 30 tahun tu Allah terima habis dah. Hingga suka-suka ni ahli neraka ni yang duduk lepak-lepak ni tak mau masuk masjid ni. Tak boleh. Kalau ada seorang mengklaim orang masuk neraka, kata Syekh Mutawalli Sya'rani apa dia? Orang itu tidak ubah seperti iblis. Kenapa? Apakah tujuan iblis? Tujuan iblis nak memasukkan anak Adam semua ke dalam neraka. Tiba-tiba dia ni mengklaim, ini ahli neraka, turun engkau masuk neraka. Jadi apakah perbezaan dia dan iblis? Iblis berharap manusia masuk neraka, dan dia pula menuduh orang masuk neraka. Sama kerja dia. Ini kisahnya Syekh Mutawalli cakap macam mana? Ada seorang laki-laki di bumi Mesir, nampak ada satu kelab malam disco di Kairo. Ketika itu dia berniat untuk pasang bom pada badan dia. Dia pasang bom nak masuk dalam, nak letupkan diri dia ataupun nak letupkan kasino ataupun bar tu tadi, supaya orang dalam tu mati. Kata Syekh tadi, apakah manfaat yang kau dapat daripadanya? InsyaAllah. Apa yang kau nak buat? Aku nak letupkan kasino tu Syekh, InsyaAllah. Lalu apa yang kau dapat? Maka akan terhapuslah kasino ni, kata Masya Allah. Tak ada lagi orang yang berada dalam kasino, tak ada orang buat maksiat lagi, kata dia. Bagus. Tetapi aku nak tanya pada engkau, andai kata engkau letupkan kasino, apa jadi pada orang dalam tu? Mereka mati. InsyaAllah. Mereka mati. Dan ketika mereka mati itu tadi, mereka mati dalam keadaan apa? Kufur pada Allah, maksiat. Dan ke mana mereka akan pergi? Neraka. Jadi apakah tujuan awak dan iblis tu tak sama? Kan sama, nak pergikan orang ke neraka. Bahkan bimbing mereka itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi pada topik yang akan datang dengan fitrah manusia perlu kepada agama pada siri yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنسى وذكر الله مفتح علينا فتوح العارفين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.